Okay, Assalamualaikum. Alright, hari ni saya akan proceed dengan bab seterusnya iaitu bab graf gerakan. Okay, actually bab graf gerakan ni pendek je. Awak kena belajar dua benda. Yang pertama, graf jarak masa. Yang kedua, graf laju dan masa. Okay, dua graf je yang awak akan belajar. Dan sebenarnya bab ni adalah sambungan daripada bab waktu awak tingkatan 2, awak dah belajar tentang laju. Okey, laju formulanya ialah apa? Jarak bahagi masa. Okey, dan juga awak dah belajar mengenai kecerunan. Pun sama tingkatan 2. Kecerunan ada 3 formula yang boleh digunakan untuk mencari kecerunan. Okey, yang pertama jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Yang kedua boleh guna M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 iaitu koordinat. Yang ketiga boleh guna pintasan iaitu negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, so dia adalah sambungan daripada kedua-dua bab tu. Okay, sekarang saya akan explain dengan lebih lanjut iaitu apakah graf jarak masa. Okay, actually graf jarak masa ni dia melibatkan sama je macam awak belajar graf. Okay, dia ada dua paksi. Okay, ini paksi X dan ini paksi Y. X, Y. Okay, yang X ni ialah mewakili masa. Okay, masa. Okay, dan Y ni akan mewakili jarak. Okay, jarak ni selalunya akan bergantung kepada masa ataupun masa boleh bergantung pada jarak antara dua tu lah. Right? So, kalau dia kata graf jarak masa, so graf jarak masa dia mestilah jarak bertemu dengan masa. Okay? So, kita tengok contoh. Okay, contoh soalan ni dia minta apa kat sini? Dia minta awak lukiskan graf jarak masa berdasarkan situasi berikut. Okey, ni situasi dia. Encik Lim memandu keretanya selama 75 minit untuk pulang ke rumahnya. Jadual di bawah menunjukkan masa dan jarak yang dilalui oleh Encik Lim. Okey, so dia akan bagi jadual ke awak. Okey, masa yang diambil. Kalau kosong masa, jaraknya akan jadi berapa? Okey, kalau awak ingat yang ke atas ni adalah X, bawah ni ialah Y. Okay, so sini X, sini Y. Kan? So, tengok balik. Okay, kalau masa 15 minit, berapa jaraknya? 20 km. Kalau 30 minit, jaraknya 40 km. Dan seterusnya, bila sampai rumah. Iaitu, masa yang diambil 75 minit, jaraknya ialah 100 km. Okay, so kita tengok apa yang kena ada dalam graf jarak masa ni. Okay, so yang pertama kena ada ialah paksi mencancang yang mewakili jarak yang dilalui. Okay, mencancang. Kena ada. Okay. Yang kedua, paksi mengufuk yang mewakili masa yang diambil. Okay. Yang ketiga, okay, kita kena pilih skala yang sesuai untuk kedua-dua paksi. Kalau ini awak nampak 0, 15, 30, 45, 60, 75. Semuanya tambah 15. Jadi kita bubuhlah. Okey. 0, lepas tu selang 2 kotak jadi 15, 30, 45, 60, 75. Okey, kalau jarak pula 0, 20, 40. Ini macam sifir 20. So, sini 0, 20, 40, 60, 80, 100. Okey, kemudian yang seterusnya yang ketiga, barulah kita plot titik berdasarkan nilai dalam jadual. Okey, kalau nak plot tu, ingat tak ayat saya ajar dulu? Buatlah simbol pangkah. Okey, so kita pangkahlah 0, 0. Okey, 0, 0 kat sini. Okey, 15, 20. 15, 20 kat sini. Okey, 30, 40 kat sini. Sini, seterusnya. Okey, kemudian ambil apa? Ambil pembaris, sila garis. Okey, dan dapatlah awak punya graf jarak masa bagi Encik Lim. Okey, faham tak? Ini memang simple lah, saya tak nak cakap banyak. So, saya nak awak fahamkan explanation saya yang ni.
Okay, kemudian saya nak awak jawab soalan nombor 1, soalan nombor 2. Alright? Okay, kita pergi the next page. Okay. Okey, muka surat 82 pula. Okey, pun sama. Dia suruh awak buat macam tadi juga. Tapi apa yang bezanya dekat sini ialah dia bagi dekat awak, okey, ini dia. Persamaan. Sama je, dia suruh lukis graf jarak masa berdasarkan persamaan yang diberi. So, kita tengok contoh ni, persamaan yang diberi. Okey, pergerakan satu zarah bagi tempoh masa. Actually bab ni kalau pernah dengar perkataan Sarah, dia memang berkait rapat dengan bab fizik. Okay, fizik acceleration. Awak belajar kan? Okay, so pergerakan satu jarah bagi satu tempoh masa tertentu diwakili dengan persamaan. Okay, ni persamaan dia bagi ke awak. S sama dengan 12T. Okay, dengan keadaan S ialah jarak, okay, dalam cm. Dan T ialah masa dalam saat. So, dia bagi dekat awak jadual. Okey, dia bagi. Katakan dia tak bagi yang ini. Ini dia tak bagi. Dia akan bagi kat awak masanya T saat. Okey, jaraknya S cm. So, dia pun bagi kosong untuk masa. 0 saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat. Yang ini tak bagi jarak. So, macam mana nak buat? Okey, so gunakan persamaan yang diberi. Okey, so persamaan yang diberi, okey, kita buat satu demi satu lah. Sekarang kita ada 4 masa kan? So, apabila T kosong. Okey, T kosong. Okey, salin balik dia punya persamaan yang diberi sebab kita cari S. S sama dengan 12 darab dengan kosong. Kenapa darab kosong? Sebab ni. Ataupun buat step by step lah macam ni. 12T. So, S sama dengan 12 ganti kosong. So, 12 darab kosong, kosong. That's why lah nampak ni dia dapat kosong. Okay. Kemudian, buat yang seterusnya. Step by step, tolong tunjuk Buat yang seterusnya. Okay, katakan T dia pula ialah 1. Nampak ni? T1. Ganti dengan 1. Okey, 12 darab 1 dapat 12. C dapat 12. Dan seterusnya, T2 pula. Okey kan, T pula T2. Okey, T2. Okey, 2, 12 darab 2, 24. Dan seterusnya, gantikan satu demi satu. Faham tak? Kena buat step by step ya. Okay, so bila dah ganti satu demi satu, isi dalam tempat kosong dan lukislah graf. Okay, lukislah graf. Sini masa, sini jarak. Pilihlah skala yang bersesuaian. Macam ni, kita boleh pilih. Ni 0, 1, 2, 3. Kalau ini pula, ambil je lah 0, 12, 24, 36. Plot, 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 garis. Faham? Awak faham sebenarnya. Sebab awak dah belajar dah benda ni. Dalam fizik pun awak ada jumpa juga. Okey? Okey, 1 buat. 2 buat. Okey, sekarang ni yang ketiga ni. Yang ketiga dia tak bagi. Dia tak bagi langsung kat sini nak isi apa cikgu. Kat sini nak isi apa cikgu. Ingat, ini X, ini Y. Kat sini awak punya X apa. Awak punya Y kat sini apa. Sama macam matematik menengah rendah. Okay, baca soalan. Azura mengambil masa 25 minit dengan berbasikal dari sekolahnya ke perpustakaan sejauh 10 km. Hubungan antara masa diambil dan jarak yang dilalui oleh Azura diwakili dengan S sama dengan 10 tolak 0.4T dengan keadaan S ialah jarak. Okay, so kat bawah ni jarak. Okay, jarak S. Dia punya simbol ialah km. Okey, cikgu kena kecilkan tulisan cikgu. km. Okey, yang kedua, cikgu kecilkan sikit. Jarak
SKM. Okey, dia punya X dia ialah masa. Okey, masa. Masa, simbol T, unit minit. Okey, ingat masa dibagi 25 minit. Jadi awak nak isi apa dekat sini? Awak kena fikir logik lah. Mestilah dia start daripada apa? Dia start daripada kosong. Kan nak bergerak mesti dia start daripada kosong. Okay. So nak pergi ke 25 ni sesuai dengan sifir apa awak nak letak? Sifir 5. Jadi kena pilih skala yang sesuai. Inilah gunanya sifir. 20, 25. Okey. Lepas tu boleh tak cari jarak? Boleh, gantikan dalam persamaan yang diberi. Sama macam tadi. Buat step by step. Ganti, dapat nilai. Okey. Plot, ini apa, dan juga paksi ya. Betul plot, macam mana bentuk dia tak tahulah. Okey, lepas tu gariskan. Okey. So, tolong lekapkan. This one also. Okay. Next one. Kita tengok page seterusnya. Okay. Page ni pula. Allah. Okay. So, yang ini sama ingat. Kena ingat formula. Okay. Laju. Laju bersamaan dengan kecerunan graf jarak masa. Okey, kita ada graf. Ini graf jarak masa kan. Okey, dia punya kecerunan. Okey, untuk graf ni, macam ini kecerunan apa? Ingat tak waktu tingkatan 2 dulu? Saya ada bagi bentuk ni kat awak, smiley ni. Kalau positif, negatif. Kening dia macam ni, macam ni. Nampak garis macam ni, kecerunannya ialah positif. Garis macam ni, kecerunannya ialah negatif. Kalau garis mencancang, kecerunannya ialah apa? Infinity. Okay, kalau garis mengufuk, kecerunannya ialah kosong. Mana ada kecerunan? Ini kena ingat ni. Waktu form 2 saya ajar. Okay. So this one, back to this one. Okay, ni kecerunan. Ini adalah kecerunan. Bagaimana kita nak cari nilai kecerunan ni? Nilai kecerunan ni macam tingkatan 2 juga. Saya dah ajar ada 3 formula nak cari. Okay, boleh guna jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Boleh guna koordinat. Boleh guna pintasan. Tolong ingat balik. Selak balik buku-buku lama awak. Okay. Dan laju purata. Laju purata pun dah belajar dulu. Macam mana nak cari laju purata? Okey, laju purata ni formula dia. Jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okey, contohnya macam ni. Awak ada bawa van. Okey, ni van awak ni meningkatkan kelajuan dia. Lepas tu dia berhenti rehat. Lepas tu dia patah balik. Okey, so macam mana kita nak cari jumlah ataupun laju purata bagi perjalanan van ni? Bagaimana kita nak cari? Ni, laju purata. Jadi, kita kena tahu jumlah jarak yang diambil. Jumlah jarak yang diambil. Okay, ni jarak ni, jumlahnya berapa ni untuk perjalanan ni? Okay, bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Itu cara nak cari laju purata. Okay. Jom kita tengok soalan. Okay, sebenarnya saya suka sangat bab ni sebab bab ni senang sangat. Seriously senang. Okay, mari kita tengok soalan. Dan dia berkait rapat dengan awak punya subjek fizik. Alright, dan juga admat awak lah. Okay, so hitung laju zarah berdasarkan setiap graf yang berikut. Okay, awak nampak tak graf ni? Okay, graf ni bentuk dia macam ni kan? So, kecerunan dia awak akan dapat positif. Okay, mesti dapat jawapan kat sini positif. Kalau graf ni macam ni,
Nampak contoh yang kedua? Kecerunan dia akan jadi negatif. So, jawapan dia akan dapat negatif. Okey, tapi bila kita nak tulis jawapan, okey, kita nak tulis laju, kita boleh tukarkan dia jadi negatif, positif lah. Sebab tanda negatif tu menunjukkan arah yang bertentangan. Okey. Okey, kalau macam ni pula, tengok contoh yang ketiga. Graf dia macam ni. Straight macam tu. So, kecerunan ni berapa agak-agaknya? Nampak tak dia bagi kat sini? Berapa? Kosong. Okay. So, sekarang kita try tengok contoh untuk bagi mudah faham lagi. Okay. So, tapi dia soalan ni dia minta laju. Okay. So, dalam soalan ni, laju, okay, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okay, so dia tengok gambar ni. Sembilan tolak kosong. Okay, ni jarak 9 tolak kosong. Ni. Bahagi dengan jarak mengufuk. Ni. 0 tolak 3. 3 tolak kosong. Okey, kalau awak bahagi dengan 0 tolak 3, nanti awak dapat negatif. Salah. Sebab graf ni menunjukkan kecerunan dia positif. Okey. So, 9 tolak 0 dapat 9 lah. Okey. Bahagi dengan, okey, sebelum tu, kalau awak tak ingat ni simbol unit, tolong okey, sebab jaraknya dalam meter. Okey, tulis kat sini bagi awak nampak. Meter. Okey. 3 tolak 0 apa? 3. Unit dia saat. Okey. Jadi 9 bahagi 3 dapat apa? 9 bahagi 3 dapat 3 meter. Sepatutnya jadi macam ni kan? Per saat. Boleh jadi macam ni juga. Ataupun tukarkan dalam bentuk macam ni. S ni kena naik atas. Indeks. Tingkatan 3. Dah belajar dah. Naik atas jadi apa? Dia jadi 3 meter. Macam ni. Okey. Sebenarnya ini sama macam ini. Bentuk yang sama. Nilai yang sama. Bentuk sahaja lain. Okay, jangan terkejut beruk pula. Cikgu kenapa ada negatif 1 kat atas ni, cikgu? Cikgu dah ajar dah waktu tingkatan 3. Indeks. Indeks negatif, indeks pecahan. Tolong ingat. Okay. So, that's why dia dapat jawapan dia macam ni. Kalau boleh awak tambah satu lagi step kat sini. Dan letakkan unit. Sebab dia tak letak unit, nanti awak tak faham pula. Okay, sekarang tengok contoh yang ni pula. Okay, nampak tak graf dia macam mana? Belah sini kan? See? Negatif. Jawapan awak nanti kena negatif. Okay, so jarak mencancang. Okay, 16 tolak 0. 16 tolak 0. Jarak mengufuk 0 tolak 4. Okay, barulah kita akan dapat 16 kilometer per negatif 4 jam. Okay, lepas tu potong dapat apa? Negatif 4 kilometer per jam. Lepas tu tulis sorry negatif 4 kilometer jam. Negatif 1. Okay. Macam tu lah. Batuk saya ni masih tak okey lagi. Saya minta maaf. Okay, contoh seterusnya. Okay, sekarang kita nak cari laju ni. Okay, yang ini, apa beza dengan soalan ini? Ini single perjalanan. Single perjalanan. Yang ini dia ada dia ada 2. Kat sini kita nampak ada pegun kat sini. Laju pegun.
Boleh juga cari dia punya laju. Pegun ni maksudnya apa? Kalau awak tengok kat sini, kecenderungan dia apa? Kosong. Maknanya dia tak bergerak. Kenderaan tu mungkin tak bergerak ataupun zarah tu tidak bergerak. Right? So, yang ini soalan ni kita cari satu-satu. Okey, kita cari satu-satu. Laju AB dulu. Okey, so jarak mencancang dia 18. Tolak dengan 18. Okey, nampak? Untuk dia, yang ni, garis ni. Jarak mengufuk dia ni kan. So, 0 tolak 2. Ni 18 tolak 18, 0 tolak 2. Dapat apa? 0 kilometer kan? Meter per negatif 2 jam. 0 bahagi negatif 2 dapat 0 kilometer jam. Dapat 0. Maknanya apa kan dapat 0 tu? Maknanya dalam keadaan pegun, objek ataupun zarah tidak bergerak. Mana ada kelajuan. Okey. Lepas tu kita cari pula laju BC. Okay, BC yang ni kan. Nampak tak? Kita akan dapat negatif lagi. Okay. So, jarak mencancang. Apa jarak mencancang dia? 18 tolak dengan sorry 0. Nampak ni. 18 0. Kan? Okay. Ni. Lepas tu, jarak mengufuk pula. Jarak mengufuk yang ni kan. So, 2 tolak 3. Ni. Dapatlah negatif 18 kilometer per dengan 1 kan. 1 jam kan. Dia dapat 18 kilometer jam negatif 1. Okey tak? Okey. Tolong siapkan soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nak tunjuk awak yang ni sebenarnya. Okey, dalam buku teks, yang ni. Kecerunan ni. Okey, ni kecerunan positif. Okey, ni kecerunan positif macam ni lah. Ni. Ni kecerunan negatif, dia menunjukkan objek tu bergerak balik ke tempat asal ataupun bergerak ke arah bertentangan. Contohnya awak daripada rumah pergi ke sekolah. Bila awak bergerak balik, so dia akan jadi arah bertentangan, dia akan jadi negatif lah. Okay? Tak tunjuk ini. Dalam buku teks ada, boleh tengok. Okay, sambung balik tadi. Buku surat berapa? Okay, jom kita try buat soalan ni. Soalan muka surat 84 tadi, 83, 84 pula. Silap. Okay, jom hitung setiap yang berikut. Okay, so dia bagi soalan. Dia bagi gambar rajah. Ni cikgu highlight soalan ke awak. Soalan dia bagi. Silap. Ni bukan jawapan. Okay, matematik ni apa pun yang penting kena baca contoh, bagi faham contoh dulu. Lepas tu baru try buat soalan. Okay? So, kita bagi faham contoh dulu. Saya explain dulu. So, graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah basikal dalam tempoh 5 jam. Okay, nampak? Dalam masa 5 jam, kenderaan ni mencapai jarak 15 km pergi. Betul, rehat saat patah balik. Faham? Okay. So, kita tengok soalan tak apa. Okay, soalan minta tempoh masa basikal berada dalam keadaan pegun. Okay, ni pegun kan? Kan yang straight ni pegun macam tu. Okay, so pegun tempoh masa 3 jam tolak 2 jam. Tu 3 tolak 2 dapat
1 jam. Maknanya kenderaan tu, basikal tu berehat ataupun keadaan pegun dalam masa 1 jam saja. Okey. Senang sangat. Tengok yang kedua pula. Laju basikal itu dalam 2 jam yang pertama. Okey, dia minta laju basikal ni dalam 2 jam yang pertama. Senang. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey. So, 15. Ingat, ini positif kan? Right? Kalau tak ingat, buat balik gambar tadi. Kena dapat positif kan? So, 15 tolak kosong. Bahagi dengan 2 tolak kosong. Okey, dapat apa? 15 kilometer bahagi dengan 2 jam. 15 bahagi 2 dapat 7.5 kilometer per jam. Asyik lah. Betul tak jawapan kita? Sama. Nampak tak sama? Okey. C. Huraikan gerakan basikal itu dalam 2 jam yang terakhir. Okey, 2 jam yang terakhir. Tengok gambar Raja. Nampak? Okey, 2 jam yang terakhir ni maknanya dia patah balik lah. Okey, dan berlakunya, kalau dia kata patah balik, maksudnya kecerunan dia akan jadi negatif lah. Kan? Tengok gambar pun dah tahu memang negatif. So, cari dulu laju dia. Okey, laju dia jarak cancang 15 tolak dengan kosong bahagi dengan masa ataupun jarak mengufuk dia 3 tolak dengan 5. Nampak tu? So, kita akan dapat negatif 7.5 km per jam. Okey, lepas tu tukar pada positif lah. 7.5 km per jam. So, huraikan. Basikal itu bergerak sejauh 15 km dengan kelajuan 7.5 km per jam dalam masa 2 jam yang terakhir. Itu cara explanation je. Awak kena bagi tahu berapa jumlah masa, jumlah jarak, berapa laju dia, berapa jam masa yang diambil. Bagi tahu. Okey? Last sekali. Laju purata bagi keseluruhan perjalanan. Okey, so formula laju purata tadi apa? Jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa. So, jumlah jarak, tengok balik gambar Raja. Okey, mula-mula 15 km. Lepas tu dia rehat. Lepas tu nak patah balik 15 km. So, jumlah jarak dia berapa? 15. So, 15 tambah 15. Okey, bahagi dengan jumlah masa pula. Jumlah masa yang diambil, terpampang dekat sini. Nampak tak tu? 5 jam. Bahagi dengan 5. Okey, so 30 kilometer per dengan 5 jam. Dapat apa? 30. Dapat 6 kilometer per jam. Okey. Bagi faham contoh. Alright, and then buat soalan 1. Okay. Next one is ini pula. Sama je lah. Buat juga soalan ni 2 dan 3. 2 buat, 3 buat. Cuba tahu buat. Soalan ni senang sangat. Awak boleh score. Percayalah cakap saya. Okay. So, ini adalah explanation saya dan juga latihan yang awak kena buat untuk minggu ini. Okay, kita kelas kan 2 hari kan. So, saya dah masukkan dalam satu video. Okay, awak buat kalau boleh, siapkan pada hari Ahad ni, hantar. Okay, tak faham, dia tanya saya tahu. Message lah. Alright, see you. Assalamualaikum.